TV KPM. Hei Tuan Hamba, bagaimana Tuan Hamba memenangi pertandingan nyanyian tu? Sedangkan suara hamba lagi merdu, lagi sedap dari Tuan Hamba. Mana siling emas yang Tuan Hamba dapat tadi? Tuan Hamba, suara Tuan Hamba macam kata, mana boleh dapat hadiah. Berani Tuan Hamba menghina hamba ya? Baik, kita lawan, kita bertarung, lihat siapa lagi jago. Boleh. Tapi, pinjam senjata Tuan Hamba boleh? Hah? Pinjam senjata? Mana senjata Tuan Hamba? Sebenarnya hamba ni tak ada senjata ni. Tak ada senjata, bagaimana mau lawan? Tak apa, kita buat dulu senjata kita. Boleh. Dah siap nanti, kita sambung lawan. Boleh? Boleh? Mari. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Sekarang kita berada di jam kedua iaitu Mahir di Didik TV KPM di jam 3 ke 4 petang bersama saya Syamira Nazir. Wah, opening yang sangat menarik, ada lakonan sketsa pula ya. Siapa lebih jago? Okey, tapi sebelum tu suka untuk Mira sampaikan sedikit informasi terkini iaitu di mana KKM menyeru pelibatan sukarelawan untuk membantu menangani wabak COVID-19. Jadi kepada mereka di luar sana yang merupakan sukarelawan kesihatan yang berminat untuk menabur bakti ataupun untuk berjaksa, anda boleh terus pergi ke aplikasi My Sejahtera untuk mengisi borang yang disediakan di situ. Baik. Bersama dengan Mira, macam yang anda nampak di profil guru tadi, kita ada Cikgu Syahrul dan juga Cikgu Ashraf. Apa khabar Cikgu? Baik. Selamat datang ke kelas Mahir. Wah, masing-masing lengkap bertanjak ya. Dan juga berbaju Melayu. Okey, Cikgu. Tadi Cikgu berlakon sketsa tu sebab apa Cikgu? Okey, baik. Saya berlakon sketsa tu sebab saya nak, kalau dalam kelas, kita akan perlu wujudkan keterujaan kepada murid. Okey, supaya murid nak tahu apa yang cikgu nak ajar. Okey, apa alat yang cikgu pegang tu, pakaian apa cikgu pakai macam ni, kenapa cikgu nak ajar apa sebenarnya. Jadi kalau seperti mana yang kita boleh nampak tadi, kita nak belajar tentang senjata hari ini ya, alat pertahanan diri. Wah, alat pertahanan diri ya. Okey, itulah kita punya saja hari ini iaitu merupakan pendidikan seni visual, PSV dan juga pendidikan muzik di mana topiknya ialah alat pertahanan diri iaitu perang ilah, latihan pernafasan dan juga vokal. Wah, panjang betul kita punya topik hari ini Dan Cikgu Ashraf, saya kira mesti cikgu nak mengajar untuk latihan vokal. Betul cikgu? Latihan vokal dan latihan pernafasan. Wah, okey baik. Sebelum kita mulakan kelas macam biasa cikgu, saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu. Okey, baik. Kita ni nak pegang pertahanan diri, ada parang semua ni kan. Kena sanitize terlebih dahulu. Silakan. Okey. Dan saya pula. Baik. Okey, Cikgu Ashraf, tadi saya dah faham dah. Cikgu Hisham ada menerangkan kenapa kita pakai baju Melayu supaya dapat menarik minat murid-murid kan, supaya lebih faham. Tapi saya tanya kepada Cikgu Ashraf, bagaimana pula untuk latihan vokal dan juga teknik pernafasan ni? Apa yang cikgu nak fokuskan dalam kelas kita ni? Untuk hari ini, untuk latihan vokal dan teknik pernafasan, kita nak belajar cara bernafas yang betul untuk nyanyian. Dan juga cara, bila kita menyanyi, kita akan sebut lirik-lirik. Kita akan sebut supaya suara kita lebih projek, lebih jelas sebutan lirik-lirik tu. Jadi kita kena buat sedikit latihan vokal lah.
Bukan kalau buat latihan vokal ni, oh cikgu, lepas saya keluar kelas cikgu saya jadi artis. Tak ada tak jadi penyanyi tiba-tiba tak ada maksudnya kita nak belajar suara dari perut. Betul. Okey. Suara dari perut Okey. Sebelum kita belajar semua tu, kita fokus terlebih dahulu ni dekat atas meja ni cikgu. Ada nampak parang semua ni kan, takut pula saya kan. Okey, mungkin cikgu boleh cerita sedikitlah pengenalan sebenarnya terhadap ini dikira sebagai kraft tradisional juga kan cikgu kan? Ya betul, kraft tradisional. Mungkin cikgu boleh terangkan sedikit pengenalan terhadap kraft tradisional ni. Okey, kraft tradisional ni diajar kepada murid. Tahu sebab apa? Sebab apa tu cikgu? Sebab kita sebagai generasi yang baru ni, kalau kita tak ajar daripada muda, daripada awal tentang kraft tradisional, nanti generasi akan datang tak akan tahu apa itu. Kalau kita tanya, tahu tak macam mana bentuk keris? Tak tahu. Pedang macam mana? Tak tahu juga. Jadi peranan pendidikan seni ni perkenalkan kraft supaya kita dapat kenal apa itu kraft tradisional yang diwarisi oleh sejak datuk nenek moyang kita dulu sehinggalah sekarang. Okey, jadi ada beberapa kraft yang diperkenalkan di sekolah. Okey, contohnya ialah seperti alat domestik, alat pertahanan diri, alat permainan dan perhiasan diri. Perhiasan diri? Ya. Perhiasan diri pun termasuk juga? Termasuk dalam kraft tradisional. Oh, Ada pakai perhiasan diri tak? Alamak, saya kosong je hari ni. Tak ada. Nak tunjuk-tunjuk. Tak apa, nanti kita akan buat sama-sama cikgu. Ya. Okey, mungkin cikgu boleh terangkan yang dekat atas meja ni, apa yang dekat dengan cikgu Ashraf tu yang ada berbulu-bulu tu? Itu apa cikgu? Okey, sebelum tu, cikgu Ashraf tahu tak apa fungsi alat pertahanan diri ni? Kalau saya tengok cerita Piramli kan, cerita Piramli, mesti nak bergaduh. Keris, gaduh. Keris je lah yang saya tahu. Keris bergaduh kan. Yang mana keris? Cuba cikgu Ashraf tunjuk. Keris, yang ni. Betul, sebab kenal. Okey, jadi fungsi alat pertahanan diri ini ialah untuk pertahankan diri kita daripada serangan musuh. Okey, jadi semasa berperang. Selain pada itu, selain kita nak pertahankan diri kita dengan manusia, musuh, kita juga nak pertahankan diri kita daripada haiwan buas. Orang pada zaman dahulu dia pergi berburu di hutan kan, nak cari makan seperti berburu kijang, rusa dan sebagainya. Jadi mereka perlu melindungi diri mereka dari serangan haiwan buas. Apa contoh haiwan buas yang berada di hutan? Harimau, betul. Okay, jadi mereka akan menggunakan peralatan senjata ni untuk mempertahankan diri mereka. Jadi mereka selamatlah daripada gangguan binatang buas tersebut. Macam tu. Okey, maksudnya keris ni bukanlah untuk majlis perkahwinan je. Selalu kita tengok pengantin lelaki letak dekat samping tu. Bukan itu saja Ya, banyak fungsi sebenarnya. Banyak fungsi. Tapi pada zaman sekarang, fungsi dia bukan lagi untuk mempertahankan diri sangat dah. Dia lebih kepada perhiasan, perkahwinan, untuk majlis-majlis dan sebagai alat kebesaran diraja. Betul tu. Wow, menariknya kita nak belajar hari ini. Okey, itu sedikit daripada Cikgu Ashraf tentang apa sebenarnya kegunaan peralatan-peralatan ni sebenarnya, kenapa kita kena belajar. Lepas ni kita nak faham pula untuk teknik pernafasan dan juga vokal ni macam mana pula ni kan. Kod-kod sambil kita nak main keris ni, nak menyanyi ke. Jadi kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Okey, di depan Mira ni ada kad Hari Guru bersempena dengan Hari Guru yang kita dah sambut pada 16 Mei yang lalu. Okey, banyak sangat kadnya. Mira ambil satu dah. Cantiknya. Yang ni ada rama-rama cikgu penuh dengan rama-rama. Bunga semua tu, ada. Saya minat tu bunga-bunga tu. Kumbang semua ada. Okey, selamat Hari Guru. Wah, meriahnya kad dia. Terima kasih sangat-sangat. Siapa nama muridnya ni? Okey, nanti kita bacakan nama muridnya. Jasamu akan kukenal hingga ke akhir hayat. Dalam ajaranmu ada harapan, dalam teguranmu ada doa, dalam marah ada sayang. Dalam tangannya ada sahsiah terbina. #terima kasih cikgu. Wah, ni ada lilin ni. Kan? Itu dia daripada Muhammad Arham Danish. 5 Kristal Sekolah Kebahasaan Sungai Pelek, Selangor. Terima kasih adik Arham. Indah sangat ayat yang digunakan cikgu. Touching. Touching cikgu. Touching. Tak terlambat lagi saya nak ucapkan selamat Hari Guru juga dekat cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu kerana terus menambah bakti dan membina anak bangsa kita. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Okey cikgu, itu tentang Hari Guru. Dan sekarang ni dekat atas meja ni nampak banyak sangat peralatan-peralatan ni. Kita nak buat apa ni cikgu? Okey, baik. Jadi sebenarnya pada hari ini tujuan kita bersiaran adalah untuk menghasilkan alat craft tradisional. Okey. Jadi apa craft, apa alat pertahanan diri yang kita nak buat? Alatnya ialah parang ilang. Okey, parang ilang. Parang ilang ni terkenal di negeri Sarawak yang digunakan oleh masyarakat Iban. Okey, jadi contohnya parang ilang yang akan kita buat yang ini. Okey, yang ini parang ilangnya. Okey. Parang ilang. Dan yang di sebelahnya pula ada replika parang ilang. Cuba Cikgu Ashraf tolong ambilkan. Seperti yang Cikgu Ashraf tunjukkan ni, ini replika parang ilang. Okey, Boleh Cikgu saya Ashraf buka? boleh buka. Risau nak buka. Bismillah. Hati, cikgu, tajam. bismillah. Tak ada. Jadi memandangkan dia replika, jadi dia sekadar menggunakan kayu saja dekat dalam. Jadi lebih kurang bentuk dia macam nilah parang ilang tu. Okey, jadi kita akan buat parang ilang ni, kita tak gunakan kayu tapi kita cuma menggunakan kertas dan apa-apa bahan yang mudah didapati. Okey, jadi yang pertama kita perlu lukis dahulu bentuk parang ilang tersebut. Okey, kita ambil marker pen. Okey. Antara bahan yang kita perlukan ialah mountain board. Okey, ni mountain board. Senang kat kedai banyak jual mountain board ni. Kalau tak ada mountain board pun boleh gunakan kotak kasut ke apa-apa kotak yang ada dekat rumah. Okey, minta dengan ibu ayah, minta izin dulu tahu, jangan tak minta izin nanti Tiba-tiba ibu hilang marah. kotak kasut. Mana kotak kasut ibu ni hilang Dah pula. jadi parang. Rupanya dia jadi parang dah. Okey, jadi kita lukis dahulu pada mountain board ini. Okey, saya lukis ya. Okey. Cikgu, kalau guna cardboard boleh ke cikgu? Boleh, apa-apa kertas yang keras dan kalau boleh senanglah murid nak potong kan. Okey, kita lukis dahulu. Macam tu bentuk parangnya. Okey, siap satu. Kita kena lukis dua sebab kita akan cantumkan kedua-duanya supaya parang tu nanti tidak terlalu lembik. Kita kan nak berlawan-lawan, cincin lawan kan. Jadi kenalah keras sedikit, dia kena kukuh. Jadi yang kedua saya minta Mira lukiskan boleh? Boleh cikgu. Okey, Saya silakan. lukis parang ilang ni yang kedua. Okey, ini parang ni cikgu dia punya sarung parang tu tak buat lagi? Belum lagi. Belum lagi. Okey. Kita buat parang saja dulu hari ini. Boleh. Okey, pandainya melukis. Dulu Laju sekolah kan? mana? Tiba-tiba laju terus melukis. Tak ada salah langsung ni. Saya ikut cikgu buat macam tu. Alamak, beritahu pula. Saya copy cikgu punya. Okey. Okey, wow, okey. Jadi, Bolehlah cikgu Boleh dah, cantik dah ni. Okey. Okey, jadi kita dah dapat dua lukisan parang ilang. Kemudian kita perlu potong menggunakan gunting. Okey, kita kena hasilkan dua-dua bentuk parang ini. Jadi kita akan dapat selepas dipotong Kita akan dapat dua bentuk. dapat dua bentuk ni. Jadi sebab apa tak boleh pakai satu? Nanti kalau kita nak lawan jadi macam ni. Jadi kita perlukan dua dan kita akan letakkan tulang dia kat tengah. Bukan tulang ikan. Tulang macam mana tu cikgu? Tapi kita gunakan lidi. Oh, lidi. Lidi ni sebagai tulang parang ni lah. Okey, jadi kita akan letakkan di tengah. Okey, supaya kita tampak macam biasa je lah cikgu. Tampak macam biasa dekat tengah. Okey. Ni satu lagi cikgu.
Okey. Satu pun dah cukup dah. Oh, satu dah cukup dah. Tapi kalau macam nak bagi dia kuat lagi, boleh letak 2. Okey, tak banyak pun tak apa. Okey, tapi untuk demonstrasi ni saya akan gunakan satu sahaja. Baik, kemudian kita akan cantumkan kedua-dua keping ini. Kita akan letakkan gam. Okey, kita gunakan gam. Okey. Ni kalau kita selotip biasa je tak cantik lah cikgu kan. Pakai double sided boleh? Double sided. Double sided. Boleh juga. juga. Saya akan buat 2 kali teknik lekatan dia. Saya akan gunakan gam ini dan kemudian saya akan balut dengan masking tape ni pula supaya lebih kukuh. Okey, jadi saya akan letakkan gam. Okey. Kita macam biasa, kita tampal dia. Dan kita tampal. Okey juga, Ashraf, tolong tarik sikit. Okey. Okey. Macam tu. Pastikan dia sama kedudukan dia. Jangan singit-singit tau. Kena buat kemas-kemas. Okey. Lepas tu kita gam kat tepi tu kita boleh tampal. Masking tape. Okey. Okey, cikgu Ashraf bagi semua lah. Ni kita gulung je senang. Okey. Oh, kita gulung je semua Gulung cikgu je macam ni. Okey, gulung saja. Macam tu. Okey, ini yang kita buat sendiri menggunakan cardboard kan cikgu kan? Ya. Macam mana pula kalau yang sebenarnya parang ilang yang sebenarnya tu dia perbuat daripada apa cikgu? Okey, sebenarnya parang ilang ni dia ada bahagian bilah dia, kemudian ada hulu dia. Okey. Kalau di masyarakat Iban, bilah dia digunakan besi kan macam biasalah bilah senjata ni daripada besi. Kemudian pada hulu dia ada digunakan tanduk rusa. Tanduk rusa Ya, tanduk rusa. Kemudian menggunakan tulang gading gajah dan kayu. Dia juga guna kayu yang berkualiti lah, yang keras. Cikgu Syam, saya nak tanya ni, saya yang menarik dekat para ilang ni. Ni bahagian bahagian apa cikgu? Ni macam kita dekat Semenanjung kan ada parang, tapi kita tak letak yang bulu-bulu ni. dekat belakang Yang ni kan? bila para ilang ni saya macam ada wajib ke letak ni. Ni. Okey. Bulu apa? Kalau kita tengok dia punya hiasan tu ada bulu dekat belakang kan. Okey. Kalau pada zaman dahulu bulu tersebut diambil daripada rambut manusia. Rambut manusia. Rambut manusia. Wow. Rambut manusia tu ialah rambut manusia mangsa yang dipenggal kepalanya. Oh, yang kalah bergaduh. Ya, yang kalah bergaduh kita tak bergaduh tu. tadi kita okey ya. Kita okey. Saya takut Kita- cikgu. Tak pegang kepala. Okey, jadi sebagai bukti kemenangan pahlawan tersebut, dia penggal kepala, kemudian diambil rambut tersebut dan diletakkan dekat hulu parang ilang ini. Macam tu. Macam tu. Ni Wow. Tapi yang ini bukan. menggunakan Bukanlah, ia replika, kan? dia menggunakan bulu kambing. Bukan rambut manusia ya. Baik. Wah, sangat unik sebenarnya parang ilang punya cerita di sebalik sebuah Ya. barang tu. Cikgu Ashraf tolong buka. Okey, cikgu dah siap balut semua. Sekarang Okey, dah cikgu. siap macam ni, kita akan buat kemasan dia pula. Okey. Kemasan. Kalau macam ni macam tak cantik lah kan? tak takut musuh Tak kan? takut apa ni? Macam tak cantik je, dia akan pastikan dia akan nampak berkilat seperti ni. Okey, jadi kita akan lekatkan. Okey, sekarang saya gunakan pelekat stiker yang kelihatan seperti besi. Okey, dia berkilau-kilauan. Kalau tak ada pelekat ini, boleh gunakan aluminium foil. Yang dekat dapur mak guna untuk masak tu, ambil je sikit. Minta izin dulu tau. Mak, nak sikit aluminium foil nak buat parang, boleh tak? Mesti mak baginya. Dan aluminium foil yang kita nak baking tu kan. Ya, Tapi betul. itu agak tajam juga cikgu tu. Jadi untuk membuat sebarang kraft perlu berhati-hati supaya tak cedera. Okey, kita tampal je. Kalau dekat rumah pun tak ada aluminium foil? Kalau tak ada aluminium foil, Tak ada aluminium foil. kita boleh Kita warnakan. spray Boleh spray. Kalau tak ada spray juga, biasanya murid mesti ada warna air di rumah. Jadi kita boleh warnakan bilah ini seperti warna silver, warna kelabu kan, seperti besi. Okey, sekarang saya tampal. Okey, satu lagi. Kita tampal di depan dan juga di belakang ya. Kena kedua-dua belah lah. Kalau sebelah je nanti tak cantik.
Pemegang dia pun sama cikgu. Pemegang dia pun sama. Okey, dah. Kejap je. Saya buat contoh demonstrasi yang paling mudah untuk murid-murid buat dekat rumah. Betul. Hanya menggunakan stiker, mounting board. Kalau tak ada mounting board, boleh guna cardboard, boleh guna kotak. Ya, betul. Senang untuk didapati lah. Ya, sangat senang. Okey. Okey, baik. Sekarang kita dah siap untuk kemasan bahagian bilah. Okey, bahagian bilah dah siap. Dah berkilau-kilau dah kan? Jadi, kita akan buat kemasan pada hulu pula. Okey, hulu. Kalau kita tengok dekat sini, dia macam nipis sangat kan? Kalau nak tebalkan sedikit, kita boleh masukkan surat khabar supaya kita nak genggam tu selesa. Okey? Ini macam Surat nipis khabar, tak? cikgu, Macam tak best. Macam tak best kan? Okey, kita ambil surat khabar. Kita koyakkan sedikit. Kemudian kita gumpal. Kita gumpal dia. Tak payah lipat elok-elok cikgu kan? Payah. Nanti kita tak nampak juga dah masuk dalam ni kan? Kita letak kat sini. Okey, so sekarang dia dah tebal dah. Okey, dia jadi tebal dan Mira tolong cabut ni. Ya cikgu. Okey. Tip ni sebab kita Ambil akan ni boleh cikgu? Boleh. Okey. Okey, kita akan balut hulu dia menggunakan jadi- pelekat, pita pelekat ini. Guna warna hitam pun tak apa. Okey, lagi. Lagi cikgu. Okey. Macam tu cara nak buat demo buat parang hilang ni. Okey, lagi. Satu lagi cikgu. Okey. Satu lagi. Kalau di sekolah kan cikgu, murid-murid tahap 1, kalau untuk pendidikan seni visual, mereka menggunakan parang hilang ni ke cikgu sebagai aktiviti di sekolah? Projek lah. Ya, parang hilang ni ada pada tajuk tahun 3 mengenal kraf tradisional, tajuk dia parang hilang. Okey. Okey, minta lagi? Okey, satu lagi, sikit lagi Sikit lagi. Okey, saya ambil kecil lah. Okey, terima kasih. Okey. Okey, baik. Ini contohnya lah. Nanti murid-murid di rumah boleh buat dengan lebih kemas lagi. Ya, jadi sekarang kita dah nampak bentuk parang hilang ini. Jadi kita akan tambah sedikit hiasan, kemasan yang lain. Kalau kita nampak sini ada bulu-bulu kan? Yang dikatakan rambut tadi. Jadi kita masukkan dekat sini. Kita nak buat warna apa cikgu? Boleh ambil yang tu. Okey, warna hitam putih. Hitam putih. Yang panjang ni kita akan masukkan dekat ujung sini. Masukkan di situ. Dan satu lagi yang kecil tu kita masukkan dekat Bawah. Terima kasih. Maksudnya cikgu ada dua bahagian lah. Ya, ada bahagian. Terpulang kepada murid. Murid nak buat macam mana? Ini contoh yang saya buat. Kalau murid boleh teroka lebih banyak bentuk, tapi boleh rujuk dekat internet bagaimana bentuk yang lain parang hilang. Sebab parang hilang banyak reka bentuk dia. Ada hulu dia macam ni dan ada beberapa jenis lagi. Okey, jadi sekarang kita dah nampak parang hilang ni kan. Kita buat kemasan sedikit. Okey, kemasan mudahnya ialah kita gunakan pen marker warna putih ni. Kita cuma lukis sahaja pada hulu parang tersebut. Okey, saya lukis ya. Nak lukis nak tengok ni. Macam mana lukis tu? Okey, saya lukis motif yang macam lukisan ni pun ada teknik dia ke cikgu? kalau boleh ada teknik lah. Dan ada motif yang sesuai dengan parang ni. Kalau ni saya buat macam ala-ala motif Sarawak. Tatu, macam-macam tatu. Tatu ya. dekat tangan tu kan. Okey. Wah. Yang macam saya tengok dekat atas meja tu kan ada juga cikgu. Cikgu dah betul. ada motifnya di situ kan, sama je. Okey. Ini memang menunjukkan ciri-ciri orang Iban kan? Ya. Okay, jadi dah Motifnya. siap kemasan untuk bahagian hulu parang. Okey. Dah siap. Tapi murid-murid di rumah boleh teroka lebih banyak lagi kaedah dan bahan yang boleh digunakan untuk cantikkan lagi kamu punya parang hilang. Contohnya di sini cikgu dah buat contoh, cikgu letakkan beberapa manik batu, kemudian cikgu lilit tali. Inilah contohnya. Supaya nampak lain sikit lah. Dia nampak punya lebih klasik. Ya, seni dia tu kan cikgu. Okey cikgu, apa pula yang dimasukkan dengan bahasa untuk seni alat pertahankan diri tu? Apa masuk bahasa di situ cikgu? Okey, cikgu Ashraf tahu tak seni bahasa? Bahasa Saya- seni ni macam mana? Saya nak kena belajar dengan cikgu okey, Syam. tak Kena berguru dengan cikgu. Okey.
Bila dah siap hasil karya, kita akan ceritakan bahasa seni yang terdapat pada hasil karya kita. Contoh yang pertama ialah dari segi rupa. Ada rupa kan, kita boleh nampak rupa bagaimana parang elang ni. Okey, jadi rupanya yang kita nampak di sini ialah rupa geometri dan organik. Okey, ada rupa geometri yang seperti bilah dia ni dan geometri dekat sini. Okey, kemudian dari segi bentuk. Okey, bentuk dia ialah bentuk konkret. Okey, bukan bentuk ilusi. Kalau bentuk ilusi ni macam ni yang kita lukis tadi. Belum jadilah. Belum jadi. Bila dah kita keluarkan dia daripada kertas, nampak objek, jadi kita panggil dia bentuk konkret. Kita boleh rasa dia. Ya, kita boleh pegang dia. Jadi dan seterusnya ialah kontra. Kontra dari segi warna. Tadi saya pakai tip hitam kan? Okey, kemudian saya ambil marker putih ni untuk menampakkan corak dia. Jadi, untuk naikkan lagi warna tu. Kalau saya ambil marker pen warna hitam juga, tak nampaklah corak tu. Tenggelamlah. Tenggelam. Jadi saya gunakan warna putih, warna kontra daripada warna base dia supaya nampak lebih jelas corak yang ingin dilukis tersebut. Okey. Itu 3 bahasa. Ada lagi cikgu? Ada satu lagi. Satu lagi, okey. Keimbangan dia. Kalau kita tengok imbangan, kalau kita tegakkan, kita tengok sama tak kiri dan kanan dia? Sama cikgu. Sama tak kiri dan kanan dia? Kiri dan kanan tak sama. Tak sama. Tak sama kan? Tak sama. Kalau kita bahagi dua, tak sama sebenarnya. Jadi, bentuk ini tidak simetri. Contoh bentuk simetri ialah, cuba Cikgu Ashraf. Tambah. Lembing ini simetri. Kalau kita bahagi dua, dia nampak sama. Sini pun sama. Wow. Ini simetri. Ini tak simetri. Baik, itulah dia 4 elemen ataupun 4 contoh untuk bahasa seni alat pertahankan diri parang elang ni cikgu. Okey, kita berhenti berehat seketika cikgu. Okey, murid-murid di rumah jangan ke mana-mana sebab lepas ni cikgu Ashraf nak mengajarkan seni vokal pula. Nak menyanyi pula lepas ni. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Sekarang di segmen yang ketiga, kita nak belajar vokal pula. Macam mana ni nak buat vokal ni kan? Nak buat pemanasan suara dulu ni. Macam mana tu Cikgu Ashraf? Okey. Boleh tak saya nak minta untuk tanggalkan pelitup muka? Tanggal pelitup muka. Okey, boleh cikgu. Cikgu boleh tanggalkan pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka, tapi kena menjaga jaraklah. Ini kerana untuk info mereka di rumah, memandangkan cikgu nak mengajar vokal kan cikgu kan? Jadi murid-murid perlu tahu bagaimana gerakan mulut dan juga gerakan muka. Sebab memang kalau nak belajar vokal, gerakan muka dan juga mulut merupakan PDP utama. Betul cikgu? Betul. Okey, baik. Tapi tak apa, kita jaga kita punya social distancing. Okey, Cikgu Ashraf macam mana, ready? Okey, boleh. Okey, untuk petang ni, kan, kita nak belajar vokal dengan pernafasan. Nanti mesti ada yang cakap, nak jadi artis ke cikgu? Tak. Jangan risau, kalau semua orang nak jadi artis nanti, siapa nak jadi juri pula kan? Susah pula juri kan? Okey, sebelum kita mula latihan vokal dan latihan pernafasan, kita kena pastikan cara kita berdiri. Tak nak terlalu stres kan, setengah ni sudah suruh berdiri stres kan. Kita nak berdiri, kaki dibuka seluas bahu. Okey. Bahu kita lah, jangan pergi ukur bahu kawan. Dalam kelas ada yang pergi dekat bahu kawan ukur. Tak jadilah. Kita ukur bahu kita seluas bahu. Okey. Yang pertama, yang kedua, kita nak relax. Jadi kita goyang tangan kita. Relax. Relax je. Relax. Kan? Kemudian bau. Kita nak longgarkan bau. Macam PJ lah kita nak buat dagangan. Tapi PJ dia lebih keras kan. Muzik dia lebih santai. Santai je sikit. Santai-santai. Ke depan? Ke depan, ke belakang. Okey. Boleh. Ke depan. Ke belakang. Ke belakang. Okey, dah rasa kemudian, relax lah. Nak bagi dia kan. Kemudian kita gunakan 3 jari. 3 jari? Dulu, sebelum COVID, saya suka ambil pasangan. Bila berpasangan, dia urut muka kawan dia macam ni. Macam tu. Dia urut muka kawan. Faham. Dia urut muka kawan. Apa tujuan urut muka ni? Tujuan urut ni, dia macam bila kita nak belajar, dia bila kita rapat dengan kawan kita rasa seronok. Bila seronok, kita hilang stres. Bila nak menyanyi nanti, akan seronok lah. Dia akan seronok lah. Suara jelas, vokalnya jelas. Kan? Kemudian,
yang terakhir. Bahagian leher. Bahagian leher. Kita buat macam ni je. Oh, Ke depan, ke belakang. Kiri, kanan. Bahagian ni sensitif ni, jangan buat laju kan. Okey. Itu sedikit sebanyak sebelum kita mulakan pernafasan dan latihan vokal. Okey, macam mana pula dengan pernafasan ni? Secara normalnya kan. Okey, saya nyari Cikgu Hisham lah. Ya. Cuba Cikgu Hisham bernafas. Tarik nafas. Kan. Kebanyakan orang bernafas, dia akan dada akan naik, bau akan naik. Betul. Saya lah tu. Betul, Kan? betul. Macam tu. Saya tak kata salah tau. Saya tak kata salah. Memang normal manusia bernafas macam tu. Tetapi dalam latihan pernafasan, kita tarik nafas dan kita simpan dekat bahagian perut. Okey. Kalau tengok perut cikgu, memang tak nampak lah tarik nafas kan. Dia kena tengok perut Cikgu Hisham. Perut-perut orang yang flat ni. Orang-orang yang tak flat dan macam Papa Zola ni tak nampak lah sangat kan. Okey. Macam mana kita nak tahu kita bernafas dan simpan nafas dekat perut? Okey. Kita angkat tangan kanan dan kiri, kita temukan jari tengah. Kita temukan jari tengah. Okey, jari tengah. Kita letak dekat perut. Dekat perut. Okey, cuba tengok dekat jari tengah saya. Bila saya tarik nafas, simpan dekat perut, dia dia terbuka. dia terbuka. Kalau kita tarik nafas, simpan dekat dada, perut tak jari tak terbuka. Bau dengan dada yang akan naik. Tak terbuka kan? Tak terbuka. Teknik dia salah lah. Teknik dia tak betul. Teknik bernafas tu betul, tapi teknik untuk latihan pernafasan vokal kurang tepat. Okey, boleh tak cikgu buat lagi sekali? Macam mana cikgu? Seronok pula saya Nanti tahu takut teknik. takut pula adik-adik kat rumah nak buat, takut perut besar macam cikgu pula buat ni kan. Tak. Okey. Kita letak dekat perut, kemudian kita tarik nafas. Jadilah. Ini satu cara kita nak tahu yang kita simpan nafas dekat perut. Cikgu Hisham lepas nafas dulu. Okey. Cara yang kedua, bila kita dah tarik nafas, kita sebut la. La. Orang yang simpan nafas di bahagian dada, dia tak boleh sebut la dengan panjang. Ini budak-budak suka, dia suka berlawan. Dia suka berlawan dengan kawan kan. Dia suka berlawan dengan kawan. Tapi bila waktu Covid ni, susah sikitlah kita nak tengok sebab tak ada ni kan. Betul. Okey. Itu pasal pernafasan. Kalau nak tengok lebih jelas dekat rumah nanti, mungkin Syam boleh buat, mungkin host kita boleh buat, adik-adik boleh buat baring. Letak buku, ni katakan buku, letak buku di atas perut. Okey. Lepas tu tarik nafas, simpan dekat perut, nanti buku akan naik. Bukan terbang, buku tu naik kan. Naik sikit lah. Nanti buku terbang lah, bukan buku terbang, buku tu naik. Maksudnya kita bernafas dengan cara yang betul untuk latihan vokal. Maksudnya kalau baring pun boleh gunakan teknik ni juga cikgu? Boleh. Maksudnya kita nak tengok kita punya kita bernafas tu betul tak kita simpan dekat perut. Okey. Baring dekat permukaan yang rata lah ke atas kita tilam baring, pun? kita baring. Lepas tu kita letak buku. Nanti tengoklah naik ke tak naik. Kalau kita tarik nafas biasa, tak naiklah buku tu kan. Okey. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Dah habis latihan pernafasan, kita akan masuk ke latihan vokal. Latihan vokal nampak macam wow, hebatnya. Tak ada, biasa je dia asas dia sebenarnya kan. Okey, sebelum masuk latihan vokal, boleh tak saya nak ajar sebelum kita nak menyanyi dan sebut vokal ni, kita buat dua aktiviti. Boleh cikgu. Okey, satu bubbling. Bubbling ni kita nak getarkan bahagian bibir. Okey, bubbling ni macam mana? Buat je berulang-ulang. Tapi kena jarak. Ini memang kena jarak sebab sebelum Covid memang ada yang biasalah kan. Yang kat belakang tu dia saja nak buat dekat kawan kan. Saja mengusik kawan. Mengusik kawan. Okey, dia bubbling. Kalau betul-betul kita buat, kita rasa gatal dekat bahagian hidung. Kita rasa gatal kat bahagian hidung. Sebab getaran tu. Getaran tu kita rasa gatal kat bahagian hidung. Itu cara yang betul. Yang kedua, kita buzzing. Buzzing macam mana cikgu? Macam lebah bunyi. Kita nak getarkan lidah. Sebut je panjang je, jangan berhenti. Biar. Dan bila sebut z tu gigi belaga atas ke bawah belaga kan? Rapatkan. Okey. Buzzing. Dia sebenarnya ada banyak lagi latihan untuk vokal. Tapi dua ni saya bagi tahu dulu. Okey, yang lain nanti ada masa kita boleh belajar. Okey. Macam nak train orang jadi artis kan? Okey. Dekat sini saya sediakan huruf-huruf vokal. Okey, huruf vokal A, E, I, O, U. Okey. Bila kita menyanyi, kita akan tengok lirik.
Dekat lirik dia akan melibatkan huruf-huruf vokal. Contoh huruf A. Bila kita A bunyinya A bunyinya bila kita nak sebut contoh parang. Parang kan. Mana kita akan buka mulut kita parang. Bila kita menyanyi nanti. Dulu lecturer saya dia cakap letak 3 jari ni masuk dah. Punya nak suruh betul-betul buka mulut kan. Tapi kami nakal, kami buat macam ni. Tak buka jugalah. Terbuka lah juga 3 jari juga kan. Okey. Jadi itu untuk A. A. Okey. E. E bunyi dia macam senyum. Sebab tu dulu bila kita ambil gambar orang sebut apa? Cheese. Cheese. Sebab dia E belakang kan. Kita ambil gambar cheese. Okey, macam senyum. Sebab dia ada vokal E tu. Cheese, senyum. Okey. Okey. Kemudian I, E. Mulut kita jadi lebar. I, E. Parang hilang. Parang hilang kan, mulut lebar kan. Parang hilang. Ni O ni senanglah ni. O mulut pun bentuknya Bulat. Bila kita menyanyi nanti kita akan aplikasikanlah. Okey. Dan yang terakhir sekali. Yang ni waktu zaman mula-mula selfie terkenal ni, kan orang buat dark face kan. U bunyi kan. Okey, selfie. Semua dah pernah buat. Kan. Bunyi dia macam dark face lah. Dia kita muncung mulut. Bukan susah pun nak buat dark face kan. Sebutlah kan. Kan. Okey, itu sedikit sebanyak untuk latihan vokal. Okey. Dia kita belajar. Ada orang tanya, bila saya jalan kelas, ada murid-murid tanya, "Cikgu, artis-artis yang hebat-hebat ni, Datuk Siti Nurhaliza, dia buat ke latihan-latihan ni?" Itu saya tak tahu. Sebabnya kita tengok dalam TV, terus dia buat persembahan. Betul. Tapi saya rasa, pada pendapat saya lah, sebelum artis-artis ni jadi profesional, mesti dia buat latihan-latihan macam ni. Betul. Sebab ini yang basic, yang asas. Yang asas. Bila dah profesional, macam pemain bola, campak je bola, dah boleh jalan. Sama macam artis. Betul. Tapi kita belajar ni bukanlah kita jadi artis nanti tak nak belajar. Saya tak nak jadi artis dah cikgu. Saya nak jadi pengacara lah. Kan tak nak belajar vokal pula kan. Okey. Tapi tak apa sebab saya pasti apa pun subjek ataupun apa pun yang kita belajar, tak kisahlah nyanyian ke vokal ke seni pun, semuanya tak ada orang kata tak ada ilmu yang sia-sia. Semuanya bermanfaat kan. Jadi tadi cikgu dah terangkan sikit cara sebutan tu bagaimana. Lepas ni kita berhenti berehat dulu sebab kita nak menyanyi lepas ni. Kita nak menyanyi lepas ni kan. Jadi kita berhenti berehat, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Kita dah berada di segmen yang terakhir. Cikgu Hisham, saya tanya Cikgu Hisham, tadi kan kita buat tentang parang hilang ni kan. Kenapa nama dia parang hilang, Cikgu? Ada cerita di sebalik namanya. Jadi, pada zaman dahulu, tadi saya ceritakan tentang pahlawan yang menggunakan parang ni kan. Pada zaman dahulu, selepas mereka berperang, sebagai bukti kemenangan, mereka akan penggal kepala. Kemudian kepala tersebut akan dibawa balik ke rumah. Okey. Contohnya, ni saya dah bunuh mangsa musuh saya. Buktinya ada di sini. Jadi dia bawa balik sebagai bukti dia menang pertarungan tersebut. Jadi, memandangkan kepalanya bercerai dari badan, mengikut cerita yang saya dengar, menggunakan parang yang digunakan tadi untuk memenggal tu, jadi badan tersebut kehilangan kepala, hilang. Jadi perkataan hilang tu diambil daripada badan yang hilang kepalanya. Jadi parang hilang. Itu kisah dia itu rupanya. Kisah dia. Parang hilang tu tentang kepala rupanya. Okey, baik. Yang keris tu pula ada beberapa bahagian juga kan cikgu? Ya, betul. Kalau kita nampak keris ini, kita biasa pegang dekat sini kan. Okey, sebenarnya setiap lekuk, setiap bahagian dia ada nama yang tersendiri. Okey, ada nama khas dia. Tetapi umumnya secara ringkas, yang kita perlu tahu ialah 3 bahagian, iaitu hulu, pedongkok dengan bilah. Okey, bilah ni bahagian yang tajamlah untuk menusuk
untuk menikam musuh. Okey, jadi bahagian hulu ni untuk pegang. Okey. Dan pendongkok ni lah penghubung antara hulu dengan bilah. Biasanya pendongkok ni dibuat daripada besi. Ya. Begitu. Itulah pengenalan sedikit. Itu tentang keris dan juga parang hilang kan cikgu. Mungkin ada sedikit kesimpulan daripada Cikgu Hisham terlebih dahulu. Okey, baik. Jadi tadi murid-murid dah dapat melihat bagaimana parang hilang dihasilkan menggunakan kertas, menggunakan kotak semua tu kan. Jadi biasanya murid-murid perlu membuat apresiasi selepas berjaya menghasilkan parang tersebut. Apa apresiasi itu? Jadi murid kena ceritakan bahasa seni seperti yang saya ceritakan tadi. Bentuk dia macam mana, apa warna yang digunakan, okey, perhiasan dia, kemasan dia, apa yang digunakan, ceritakan kepada rakan-rakan. Kemudian boleh ceritakan perasaan. Apa perasaan dia masa buat parang ni? Seronok ke, rasa takut ke, risau ke, kan? Okay, jadi murid-murid akan bercerita apa sahaja, bebas. Dia luahkan apa yang mereka rasa semasa membuat aktiviti ini. Rasa jadi pahlawan kan. Okey, itu sedikit daripada Cikgu Hisham. Bagaimana pula sedikit kesimpulan daripada Cikgu Ashraf? Silakan. Okey. Untuk vokal, sebenarnya suara yang sedap ni adalah anugerah. Tapi teknik-teknik ni kita boleh belajar. Betul. Okey, itu pesan saya punya pensyarah dululah kan. Okey, nombor 2. Sebenarnya suara yang paling sedap dalam dunia ni adalah suara ibu kita sewaktu dodoikan kita tidur. Oh, betul. Itu suara yang balik tu yang ayat tu datang. Okey. Jadi belajar je lah latihan vokal sebab bukan kita nak jadi artis dan sebagainya tapi kita belajar sebagai satu ilmu. Kadang-kadang orang yang bukan untuk penyanyi je, untuk yang masuk pertandingan azan pun ada dia orang cakap guna suara perut. Perut, betul. Yang membaca Al-Quran pun guna suara perut kan. Maksudnya dia banyak kegunaan, bukan untuk nyanyian saja. Okey, itu dia. Wah, macam cikgu kata suara paling sedap suara ibu dodoi kan. Tapi kalau suara dia bebel tu seram dah tu alamak. Okey, itu dia. Banyak kita pelajari hari ini terutama sekali untuk pendidikan seni kita tahu tentang sedikit latar belakang parang hilang, kita tahu juga tentang vokal. Sebenarnya kita ni sangat beruntung dan sepatutnya kita berbangga menjadi rakyat Malaysia kerana kita mempunyai pelbagai diversiti dan juga etnik yang banyak di negara kita kan. Antaranya yang kita belajar pada hari ini. Okey, sebelum kita akhiri kelas mahir kita, Cikgu Hisham dan juga Cikgu Ashraf nak buat satu persembahan yang khas untuk anda di rumah iaitu persembahannya Parang Hilang ya, nyanyian ni nak nyanyi sama-sama. Jadi kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Jom cikgu kita nyanyi cikgu. Mari. Teng teng mari. Boleh kita ambil parang. Boleh. Buat kan? Ambil satu. Diperbuat daripada besi, parang hilang warisan tradisi, tetap kekal sehingga kini. Diperbuat daripada besi, parang hilang warisan tradisi, tetap kekal sehingga kini. Didik TV KPM